Assalamualaikum. Alhamdulillah, jumpa lagi Kak Ella. So apa yang Kak Ella nak share masih dengan topik kejayaan. Sebenarnya untuk mencapai kejayaan seperti yang Kak Ella share yang video sebelum ni, kita harus amalkan formula 3C. Selain pada tu, untuk mencapai kejayaan atau kita buat satu-satu perubahan dalam hidup, selalu Kak Ella berkata kita harus ada semangat sebenarnya. Semangat bukan pelengat, semangat. Jadi semangat ni sebenarnya kita pernah nampak ramai yang hari ni ikuti kelas motivasi atau kelas untuk tingkatkan diri, kelas untuk belajar bagaimana nak buat satu perubahan. Ramai yang mengikuti kelas tetapi ramai yang tidak berjaya sebenarnya. So kenapa jadi macam ni? Kenapa hari ni sanggup melabur duit untuk pergi kelas, tujuan nak berubah, tujuan nak berjaya, tetapi balik tak dapat apa-apa. Sebab ini saya kategorikan dengan orang yang hot chicken shit. Hot chicken shit ni adalah sebab apa? Sebab dia tak ada hala tuju. Tak ada hala tuju, dia tak tahu kenapa, mengapa, untuk apa dia berjaya. Ini selalu kita tekankan untuk datangkan semangat tu. Untuk semangat dia bukan sekadar di mulut sebenarnya. Semangat ni datang daripada dalaman kita itu semangat maksud dia. Jadi dia bukan sekadar apa yang kita ataupun siapa-siapa sajalah yang cakap you bersemangat. Bukan macam tu. Semangat tu akan datang daripada satu penolakan daripada dalaman kita. Akan datang semangat. So semangat ni nak datang daripada mana sebenarnya? Semangat ni satu yang Kak Ella selalu tekankan dalam program Kak Ella RYM, Reprogram Your Mind. So Kak Ella share sikit. Ini yang Kak Ella congkil. Kita kena galikan datang benda tu. Nak datang semangat tu daripada mana? Kita kena galikan macam mana nak cari kenapa, mengapa dan untuk apa. Jadi benda ini yang Kak Ella masukkan dalam Kak Ella punya program RYM, Reprogram Your Mind. So Kak Ella share di sini bagaimana kita nak datangkan satu kata big why. Big why itu adalah satu penolakan untuk mendatangkan semangat untuk kita terus buat sesuatu, untuk buat perubahan hidup. Jadi big why ni akan datang apabila kita buat analisis tentang diri kita. Sebab setiap orang punya latar belakang yang beza, sejarah hidup yang berbeza. Sebab itu big why setiap orang takkan sama. Sebab setiap orang ada sejarah hidup dia. Mungkin contoh apa yang analisis daripada Kak Ella share sikit dalam Programming Your Mind tu. So antara analisis yang Kak Ella buat, okey, yang pertama sekali, kenapa kita perlu berjaya? Kenapa kita perlu berjaya yang pertama? Ataupun kita perlu buat sesuatu untuk perubahan hidup? Yang pertama, Kak Ella kata senaraikan hutang. Ramai hari ni tahu dia ada hutang, tapi dia tak tahu berapa jumlah hutang dia tak tahu. Tapi yang pertama sekali, senaraikan hutang. Sekecil-kecil hutang sehingga sebesar-besar hutang. Hutang macam mana? Hutang walaupun beli nasi lemak hari tu kurang 50 sen pun, itu dimasukkan senarai. Bila dimasukkan, sebab apa? Bab hutang ni, minta maaf kita kata pada orang Islam, kita tak nak mati dalam hutang. Siapa saja pun tak nak mati dalam hutang sebenarnya. Jadi yang pertama sekali, senaraikan hutang. Senaraikan hutang kita, berapa hutang kita. Dan kita tengok jumlah itu. Dan bila kita tengok jumlah yang berapa jumlah hutang kita tadi, dan tanya pada diri kita, adakah aku bersedia mati dalam keadaan hutang yang aku tinggalkan banyak ni? Itu ada satu soalan yang pertama. Yang kedua, apakah impian kita sebenarnya? Apakah impian? Apa yang kita nak sebenarnya? Hari ni ramai minta maaf kalau kata contohlah hari ni kan, contoh kita naik kereta Kanch je kan, naik kereta Kanch, nampak orang naik kereta, ya Allah besarnya, bestnya kereta BMW X6, bestnya, tapi okey lah, aku ni kalau mati hidup balik pun takkan dapat. Itu biasanya kita macam tu. Dia biasa, yalah, ya Allah Ferrari bestnya, tapi yalah itu rezeki dia, aku ni kalau mati hidup balik 3-40 kali mati pun takkan dapat. Siapa kata tak dapat? Jadi yang pertama, apakah impian kita? Senaraikan saja apa impian. Walaupun benda tu tak logik di akal, boleh ke dapat, tapi senaraikan saja apa impian kita. Seperti jenis kereta, warna apa, dan juga rumah macam mana yang kita nak, kehidupan macam mana kita nak, melancong di negara mana. Mungkin kita selalu kita nampak, terutama yang peminat Hindustan ni, memang tu tak cakap lah, dia akan ada satu impian nak pergi tempat ni, pergi ni. Tapi boleh lah, aku ni siapa, si rumah je, suamiku kerja kilang, boleh ke aku dapat benda ni? Yalah, mati hidup balik pun takkan dapat. Siapa kata? So senaraikan impian itu, apa yang kita nak. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, kebajikan apa yang kita nak buat. Kebajikan, minta maaf kita kata, antara yang selalunya biasalah minta maaf kita kata
Ramai hari ni bila dia buat sesuatu bisnes, bila tanya je kenapa nak buat, nak selesai hutang kemudian apa nak buat, aku nak pakai BMW X6, aku nak pakai Porsche Cayenne ke apa ke. Itu adalah jawapan yang biasa kita dengar. Tetapi jarang sekali kita dengar dia kata nak buat kebajikan pada mak ayah kita. Sesuatu kadang-kadang benda tu yang sangat penting yang kita lupa. So yang pertama, kalau ikut Kak Ella punya program, Kak Ella minta senaraikan apakah impian kita untuk kita buat kebajikan untuk mak ayah kita. Untuk tuan cakap kalau kata mak ayah kita tak minta, sebenarnya dia tak minta semua-semua tu, tapi apakah yang keinginan kita nak bagi. Contohlah, Kak Ella yakin setiap anak akan ada impian untuk hantar mak ayah dia ke Tanah Suci Mekah, tetapi memandangkan kita sendiri pun makan soru pemis, tiba-tiba nak berimpian macam tu, kadang kita lupakan begitu. Kenapa kita harus lupakan? Kenapa kita lupakan benda tu? Senaraikan apa yang kita ingin beri kepada mak ayah kita. Dan kita mesti ada sesuatu nak. Yalah, kalau mak aku ni duduk je lah rumah, tak payah nak itu duduk je bagi duit. Tapi sedangkan kita sendiri pun tak ada kemampuan nak bagi, buatkan kita lupa segala impian kita tadi, kita lupakan. So kalau boleh jangan lupakan segala impian kita, senaraikan apa yang ingin kebajikan yang kita nak bagi pada mak ayah kita. Dan juga selain pada kebajikan mak ayah, apakah kebajikan yang kita nak bagi pada orang ramai. Kak Ella yakin, Kak Ella sangat-sangat yakin setiap orang Islam, setiap individu, tak semestinya orang Islam, tak kira bangsa, tak kira agama, pasti setiap manusia dia ingin buat sesuatu untuk manusia lain. Ini Kak Ella tuan cakap, memang satu benda. Tapi contoh dulu, Kak Ella tu tuan cakap, Kak Ella pernah susah dulu, Kak Ella pernah keluar daripada bank. Kan orang biasa tunggu tepi bank kan, yang kita nak letak duit dalam tu. Bukan hati tak nak letak, hati ni memang nak letak, tapi sedangkan dalam beg duit pun dah ada RM5. Itu membuatkan kita, ya Allah, aku ni kalau ada duit aku teringin nak letak. So kenapa kita lupakan impian apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Kadang-kadang kita tengok lah, contoh tengok TV atau tengok paper ataupun viral dekat Facebook, orang tu susah, rumah dah sengit apa semua. Macam tu lah, sakit kan. Banyak hidup orang susah, tapi bukan kita tak ada simpati. Kita ada simpati, tapi kadang-kadang dulu kita tak lepas. Kita sendiri pun tak lepas. Kerana kita nak bantu orang lain. So ini yang kita buatkan kita lupa. Impian kita untuk buat kebajikan pada orang lain, kita dah lupa. Kenapa harus dilupakan? Senaraikan. Jadi itu adalah yang ketiga, kebajikan, sebarang hutang, impian dan juga kebajikan. Yang keempat sekali, ramai orang hari ni tuan cakap ada dalam program Kak Ella jumpa ada orang yang memang dah selesa, tak ada masalah apa. Kebajikan mak ayah dah bagi 2-3 ribu. Kereta, rumah, macam mana semua dia dah ada. Everything complete. So apa yang big why dia nak kena ada? Big why apa? Sebab kadang-kadang kita kena letak satu situasi untuk cari big why kita ni. Kalau anda dalam situasi begitu, anda kena wujudkan diri sendiri dalam keadaan satu situasi di mana anda kehilangan. Selama ini anda bergantung harap dengan siapa? Hidup anda selesa ini bergantung harap dengan siapa? Jadi bila situasi nak letakkan big why anda tu, anda kena letak satu andai satu masa Allah ambil balik orang yang kita bergantung tadi. Orang yang kita harapkan tadi yang boleh memberi kesenangan, keselesaan pada diri kita, tiba Allah ambil balik. Bagaimanakah kehidupan kita? Itu yang membuatkan menjadikan satu big why. Dan di situlah datang semangatnya untuk kita terus berjuang untuk buat perubahan hidup. Jadi sebenarnya semangat ni, orang yang hari ni semangat 2-3 hari, ada yang semangat seminggu, ada yang semangat sebulan, ada yang semangat 2-3 bulan, ada yang semangat 6 bulan. Tetapi bagaimana nak konsistenkan semangat kita itu, anda perlu ada big why. Big why ni adalah your story. Story kita apa? So kena jadikan satu big why. Seperti yang mana Kak Ella share tu, Kak Ella ada big why Kak Ella sendiri. Sebab itulah boleh melonjakkan Kak Ella sampai ke tahap. Dan Kak Ella yakin setiap orang yang percaya hari ni ada big why dia. Mesti ada big why dia. Kenapa kita kena teruskan buat. Walau dalam keadaan susah, walau keadaan payah, kalau orang rasa kecewa, orang rasa down sekalipun, dia akan bangkit dan teruskan. Sebab dia ada big why, ada matlamat dia. So fokus matlamat kita, big why kita, pasti kita akan dapat kejayaan. Yang penting sekali, gali balik story kita. So senaraikan hutang, senaraikan impian, senaraikan kebajikan mak ayah, kebajikan sesama manusia. Selagi nyawa ada, selagi ruang Allah bagi kepada kita, Allah bagi otak, bagi tenaga untuk kita berbakti pada sesama manusia. Senaraikan apa yang kita ingin buat. Kalau anda
dalam keadaan yang memang sangat selesa, anda kena wujudkan satu situasi. Contohnya anda berlaku apa-apa, bukan nak minta, anda berlaku apa-apa, adakah aku sedia menerima macam ni. So jadikan anda akan jadi satu big why, dan juga semangat itu akan datang dengan big why. InsyaAllah semangat anda bukan semangat satu hari, semangat 2 hari, bukan hot chicken shit, dan pastinya anda akan semangat berpanjangan, dan pastinya anda akan menempuh kejayaan-kejayaan dan terus berjaya. Ya, alhamdulillah.